Yang terakhir, Yang Berhormat Farid Sulong. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi saya ruang dan peluang untuk membahaskan perbahasan Belanjawan 2024 ni. Sebenarnya saya menyambut baik tumpuan kerajaan untuk terutamanya perkara pertama yang saya nak perkatakan adalah mengenai PMKS. Jadinya saya menyambut baik tumpuan kerajaan untuk memperkasakan PMKS ni dengan nilai keseluruhan pinjaman dan jaminan pembiayaan yang tersedia untuk usahawan PMKS ini mencecah sehingga 44 bilion bagi tahun hadapan, dan pertumbuhan PMKS adalah aset yang paling penting dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Ada satu data yang dikeluarkan oleh DOSEM pada tahun 2022 menunjukkan bahawa pertumbuhan PMKS telah mengatasi pertumbuhan KDNK keseluruhan negara dengan kadar pertumbuhan sebanyak 8.7% pada tahun 2022 berbanding 3.3% pada tahun 2021. Sumbangan PMKS kepada ekonomi negara meningkat secara signifikan daripada ringgit Malaysia 520 bilion pada tahun 2021 kepada ringgit Malaysia 580.4 bilion pada tahun 2022. Kerajaan, apa yang saya nak cadangkan adalah kerajaan perlu memaksimalkan potensi pertumbuhan ini dan memberikan sokongan yang sewajarnya kepada PMKS ini. Dan ada beberapa cadangan yang saya nak sebutkan. Yang pertamanya adalah fokuskan usaha kepada industri yang kita dah menjadi pakar ataupun kita memang kekuatan kita di Malaysia ini. Sebagai contohnya industri halal. Malaysia mempunyai reputasi sebagai pemain utama dalam industri makanan dan minuman halal. Jadinya soalannya, apakah usaha yang telah dibuat oleh kementerian dalam memberikan peluang yang lebih besar kepada pemain industri untuk meluaskan lagi perniagaan mereka di luar negara? Dengan fokus yang lebih mendalam kepada industri halal ini, kita boleh terus memperkukuhkan kedudukan produk halal kita di peringkat global. Ini tidak hanya akan memberikan dorongan kepada ekonomi negara, tetapi juga akan mencipta peluang pemasaran baru, pekerjaan baru serta pembiayaan untuk industri PMKS yang berkaitan. Yang keduanya pula, saya ingin cadangkan pada pihak kerajaan supaya dibuat satu kajian menyeluruh ke atas industri negara secara keseluruhan dan mengutamakan bidang-bidang yang sangat tinggi permintaan ataupun high demand industri. Dengan mengenal pasti industri yang berkembang pesat dan mempunyai potensi untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik, kita dapat mengalihkan pelan PMKS ke arah memastikan Malaysia mempunyai kompetensi yang diperlukan dalam industri supaya semakin mendapat permintaan di peringkat global. Dan saya rasakan bahawa potensi cadangan ini mempunyai potensi yang boleh dikembangkan oleh pihak kementerian kepada PMKS. Sebab yang penting adalah strategi itu perlu jelas dan berkesan untuk melaksana apa juga pelan PMKS. Yang keduanya pula, saya rasa ramai usahawan yang berpotensi dan berhasrat untuk mengeksport barangan mereka ke luar negara. Mereka ni sangat mengharapkan bantuan dan bimbingan terutamanya daripada SME Corp untuk mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara. Tapi agak kecewa apabila kita mendengar bahawa peruntukan yang boleh membantu para usahawan itu tidak digunakan ke arah itu. Saya nak merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara mendapati bahawa SME Corp tidak membelanjakan baki geran yang diperuntukkan untuk program GoX berjumlah ringgit Malaysia 14.88 juta. Untuk makluman semua juga, tujuan asal program ini adalah untuk memberikan akses kepada syarikat-syarikat tempatan menyediakan produk-produk mereka untuk dieksport ke luar negara. Saya percaya ramai usahawan di luar sana amat memerlukan bantuan berkenaan. Dan usahawan-usahawan memang mengeluh kecewa apabila SME Corp pernah mengeluarkan satu infografik
pengumuman bahawa mereka tidak akan lagi menerima sebarang permohonan berkuat kuasa serta-merta. Namun akhirnya kita tahu daripada laporan Lakan terdapat pula baki geran yang disediakan untuk membantu usahawan ini yang tidak digunakan. Jadi saya ingin meminta penjelasan kenapa peruntukan ini tidak digunakan sedangkan ramai usahawan di luar sana sangat memerlukan bantuan ini. Saya ingin mencadangkan supaya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan perlulah sentiasa memantau prestasi perbelanjaan program yang telah diperuntukkan, terutamanya geran, bagi memastikan geran yang diberikan kepada agensi dibelanjakan sebaiknya supaya matlamat tujuan asal pemberian geran itu dapat dicapai. Kalau sekiranya tidak dapat dibelanjakan, pulangkan balik kepada Kementerian Keuangan bagi boleh digunakan untuk perkara-perkara lain yang lebih mendesak. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan satu data yang diterbitkan oleh DOSEM juga, jumlah terkini PMKS yang berdaftar di Malaysia ni bagi tahun 2022 adalah seramai 1.1 juta orang. Ini anggaran sebenarnya 1173,601 dan jumlah tersebut adalah lebih rendah kalau kita bandingkan dengan jumlah yang sebelum ini tahun 2021. Terdapat penurunan sebanyak 52,893. Jadinya saya nak memohon kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menyatakan apakah punca penurunan jumlah PMKS ini dan daripada jumlah tersebut berapakah milikan wanita. Dan peranan wanita di dalam PMKS ini memang sangat penting. Dan pada 2018, Bank Negara ada membuat satu laporan kestabilan keuangan dan sistem pembayaran 2018. Membuat satu kaji selidik pembiayaan PKNS. Dan melalui kajian tersebut, Bank Negara dapati bahawa firma PMKS milik wanita melaporkan permintaan terhadap pembiayaan yang lebih tinggi tetapi mengalami kadar kelulusan yang lebih rendah. Jadinya persoalannya, apakah langkah kementerian bagi membantu untuk memudah cara firma PKS wanita bagi mendapatkan pembiayaan dan apakah peranan kementerian dalam memperbanyakkan lagi penyertaan PMKS lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar, terutamanya dalam sektor pertanian, pembinaan dan pembuatan. Ini kerana bila kita lihat sumbangan PMKS dalam sektor pembuatan pembinaan pertanian jauh lebih rendah kalau kita bandingkan dengan sumbangan PMKS dalam sektor perkhidmatan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas peruntukan sejumlah 100 juta geran digital sehingga 5,000 kepada lebih pada 20,000 usahawan mikro, kecil dan sederhana. Cuma saya ingin bertanya pada pihak kementerian, apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan usahawan yang betul-betul layak untuk menerima bantuan ini secara khusus? Adakah terdapat syarat-syarat tertentu seperti saiz perniagaan, sektor perniagaan ataupun pendapatan tahunan minima yang perlu dipenuhi? Dan kerana saya ingin mencadangkan supaya keterangan lebih jelas mengenai semua kriteria ini dapat diberikan bagi memastikan bantuan betul-betul sampai ke sasaran. Persoalan seterusnya adalah adakah pendaftaran SSM diperlukan untuk memohon bantuan ini? Sekiranya ya, adakah SSM akan memainkan peranan aktif untuk meningkatkan kesedaran usahawan, terutamanya usahawan mikro tentang kepentingan pendaftaran, perniagaan dan penggunaan teknologi digital? Apakah mekanisme pemantauan yang lebih menyeluruh untuk memastikan dana ini digunakan dengan berkesan bagi mengalih perniagaan penerima daripada tradisional ke digital? Sebab saya tak mahu dana ini nanti disalahgunakan. Saya memang sambut baik program Shop Malaysia Online. Tapi kita perlu diberi pendedahan apa sebenarnya program ini. Sebab dulu untuk makluman Dewan juga kita ada satu program Gap Malaysia, Gap Malaysian Business Online, satu Wanita Online, My Ideas at Women. Setelah beberapa tahun pelaksanaan, program-program yang baik ini hilang aja macam tu. Jadinya saya nak pastikan bahawa kesinambungan tu, setiap program tu ada. Sebab kesinambungan itu sangat penting supaya matlamat akhir untuk menggalakkan perkembangan usahawan di dalam talian ini dapat dicapai. Dan seterusnya soalan yang saya ingin tanya pada kementerian adalah, adakah kementerian akan menubuhkan laman web baru khusus untuk program ini atau menggunakan platform yang sedia ada? Kalau kita bercakap mengenai perniagaan dalam talian, ia memerlukan liputan internet.
Dan kita akui walaupun ada kemajuan dalam liputan internet, masih terdapat aduan capaian ada beberapa tempat capaian internet yang tidak memuaskan, terutamanya di kawasan luar bandar. Oleh itu perlu ada satu plan yang jelas untuk meningkatkan infrastruktur capaian internet di kawasan luar bandar. Ini penting dalam memajukan ekonomi negara bagi memastikan kejayaan inisiatif, apa juga inisiatif yang berkaitan dengan perniagaan, terutamanya perniagaan dalam talian. Mengenai pemekasaan pendidikan pula, saya saya ingin bercakap mengenai satu program yang di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu program pembangunan siswa ataupun sulung. Idea pelaksanaan program ini diambil daripada kejayaan beberapa program yang hampir serupa di beberapa buah negara, seperti program First in Family di UK dan Australia, First Generation College Student di US, dan program Support the Next Generation of Leaders di bawah POSEI Foundation USA. Dekat Malaysia, program Sulung 1.0 ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada generasi pertama dalam kalangan keluarga B40 yang belum ada lagi ahli keluarga melanjutkan pengajian mereka ke peringkat ijazah dan yang lebih tinggi daripada itu. Dan apabila siswa itu dipilih, dia bukan hanya diberikan satu laluan khas kemasukan ke universiti awam, tapi turut diberi bantuan keuangan, yuran dan semuanya. Yang penting pelajar itu tinggal belajar saja. Ini saya kira merupakan satu pelaburan jangka masa panjang kerajaan dalam melahirkan bukan saja tenaga kerja mahir, tapi juga meningkatkan ekonomi setempat yang dengan membawa keluarga mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadinya saya ingin bertanya pada Kementerian Pendidikan Tinggi, apa perbezaan Sulung 1.0 dengan program Sulung 2.0? Dan apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kementerian dalam mendapatkan sumbangan dan kerjasama daripada yang lain untuk pendanaan program supaya lebih ramai lagi anak-anak pelajar pintar tapi tidak berkemampuan untuk menyertai program ini. Dalam usaha kerajaan juga untuk menggalakkan pembangunan negara merangkumi pelbagai bidang berkaitan termasuk AI, data raya dan big data dan sebagainya. Sudah semestinya negara memerlukan kepakaran daripada pelbagai bidang yang kita perlukan selari dengan zaman ini. Saya pada Mac lalu KPT memaklumkan akan mengemukakan permohonan bagi meneruskan semula program My Brain 15 untuk membiayai pengajian para graduan yang layak untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana dan PhD. Saya nak tanya status dia sama ada dapat kelulusan ataupun tidak. Dan agenda TVET ini memang sangat ditekankan oleh kerajaan. Dan langkah kerajaan mengumumkan peruntukan sebanyak 6.8 bilion untuk memperkasakan TVET. Ini adalah satu langkah yang positif dan satu pendekatan yang penting adalah melalui penubuhan institusi khas yang telah dibuat pada Februari 2022 yang berperanan secara agresif untuk menyelaraskan program pendidikan termasuk TVET ini. Badan itu dinamakan GITC ataupun Badan Koordinasi Teknikal Kerajaan Industri, ditubuhkan seperti saya sebut tadi Februari 2022 dan diterajui oleh industri dan swasta. Dia diharapkan dapat membantu pembangunan modal insan termasuk di dalam bidang TVET. Jadi saya nak bertanya pada pihak KPT, apakah status GITC ini? Adakah GITC masih memainkan peranan yang penting dalam menyelaraskan pendidikan dengan keperluan industri? Selain itu, adakah akan ada kerjasama dengan pihak industri yang telah dan akan dilakukan oleh pihak kementerian? Dan setakat ini, saya mohon supaya KPT menyatakan berapakah jumlah penglibatan daripada sektor swasta yang telah bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak kementerian. Bagaimanakah kementerian akan memastikan program pembelajaran di IPT ini selari dengan kehendak sebenar pasaran buruh.
Dan kita tahu Malaysia akan menjadi negara tua menjelang tahun 2030. Terima kasih pada pihak kerajaan kerana telah memperuntukkan 1 million untuk pawai. Saya ingin bertanya pada pihak kerajaan, apakah persiapan yang kementerian buat sebagai persiapan Malaysia menjadi negara tua? Apakah tumpuan dari segi sokongan ekonomi kepada warga ini yang masih lagi aktif dan mampu menyumbang kepada negara? Dan saya ingin memuji langkah yang dibuat oleh kerajaan dalam mewujudkan pawai. Paling tidak pawai ini boleh kita jadikan tempat di mana warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti dan sebagainya. Jadi saya ingin mencadangkan agar bantuan keuangan tahunan untuk mengendalikan pawai ini dinaikkan selari dengan keaktifan aktiviti di pawai dengan warga emas yang semakin produktif dan juga aktif. Terima kasih banyak Datuk Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong.